Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam edisi petang 10 Ogos 2020. Berita utama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas telah melakukan tinjauan ke tapak projek pembinaan tebingan Sungai Sepauh pada Ahad. Kerja-kerja pembinaan projek tersebut sedang giat dijalankan dan kini telah mencapai 73% siap selain mengikut jadual projek. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu juga meluangkan masa untuk sesi perjumpaan bersama pihak pejabat residen bahagian Betong dan Majlis Daerah Betong. Antara perkara yang dibincangkan ialah berkaitan status terkini pelaksanaan projek program transformasi luar bandar RTP dan juga projek lain di dalam bidang kuasa masing-masing. Selain itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah turut mengadakan perjumpaan bersama ranting Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Melayu di Sepauh. Laporan berita seterusnya, Jambatan Batang Igan merupakan pelengkap kepada jalan pesisir pantai Sarawak setelah siapnya projek itu pada tahun 2024 kelak. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Ahmad Dr. James Jemut Masing berkata, Majlis Pecah Tanah projek bernilai RM285 juta itu akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg 5 September ini. TCM akan datang pun bulan 9 on the 5th launching yang punya earth-breaking ceremony lah. That will be the jabatan will be the game changer orang sini lah. 1.5 kilometer panjang dia. Jadi will connect, then kita tak pakai ferry lagi. So there will be movement, the access of movement later on the coastal highway, the part of the stretch for coastal highway. And when it is done, then you can drive seamlessly dari Kuching terus ke Miri. This is the last one. Kalau sudah siap dan Kemenang Bridge siap, then he can drive all the way from Kuching to Miri using coastal highway. Bercakap kepada media di Matu pada Sabtu, beliau berkata projek jambatan sepanjang 1.5 km itu akan dilaksanakan secepat mungkin. Terdahulu beliau yang disertai Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah meninjau projek pembinaan lapangan terbang Mukah Jalan Oya Igan, tapak pembinaan Jambatan Batang Igan, projek pembinaan Pejabat Daerah Matu Baharu, tapak projek rumah kedai konkrit Pekan Matu dan cadangan projek pembinaan jalan perhubungan kawasan Kebuau Matu Kesibu. Berikut pula, siapnya projek naik taraf Jalan Kampung Jabai Lorong 3 dan 4 telah memberi keselesaan kepada penduduk di kampung tersebut. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman yang juga Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli telah hadir dan merasmikan projek naik taraf infrastruktur asas kampung itu pada Sabtu. Sebagai agensi pelaksana Lembaga Kemajuan Bintulu BDA melihat projek naik taraf ini sebagai pembangunan seimbang di kawasan penempatan pinggir bandar. Ia juga merupakan komitmen Kerajaan Sarawak untuk mengubah landscape penempatan dari segi pembangunan prasarana yang lebih selesa dan sempurna kepada masyarakat di Bintulu. Sebanyak RM2 juta telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak kepada BDA bagi melaksanakan projek naik taraf tersebut sekaligus merealisasikan keperluan penduduk Kampung Jabai untuk mendapat kemudahan awam yang selesa. Pada majlis itu, Datuk Talib telah menanam pokok sebagai simbolik siapnya projek naik taraf Jalan Kampung Jabai. Selanjutnya, sebanyak 29 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dari kawasan Dun Kemena menerima geran projek kecil luar bandar MRP. Cek MRP tersebut telah disampaikan Menteri Utiliti Sarawak yang merupakan Adun Kemena, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom di Balai Raya Sebauh pada Sabtu. Turut hadir Adun Murum Kennedy Cuk Pai Ugon, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Tautau Sebauh, Muhammad Nur Abdullah Elias Dana, Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak Jenny Bangga dan Pemangku Pegawai Daerah Sebauh Baiti. Berikutnya, projek program transformasi luar bandar RTP telah banyak membantu menyelesaikan isu berkaitan pembangunan infrastruktur di negeri ini. Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si berkata pelaksanaan projek RTP jelas menunjukkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam membawa pembangunan secara menyeluruh.
Ujarnya projek RTP yang diwujudkan Kerajaan Sarawak jelas banyak membantu pembangunan termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Repok seperti infrastruktur asas sekolah meskipun dilaksanakan secara berperingkat, katanya pada Sabtu. Terdahulu beliau telah meninjau beberapa projek RTP 2019 antaranya Tokong Kuan Yin Meruton, Tokong Sing Hing King, Tokong Dimu, Tokong Luping Kim Kim San dan Tokong San Nguong Sia Jakar. Beliau turut meninjau projek yang sama di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Saint Martin, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Q Mang, Sekolah Kebangsaan Sungai Pau dan SMK Sungai Pau. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari yang telah meluluskan projek RTP di Sarike. Beliau juga berpuas hati dengan kerjasama semua pihak yang telah melancarkan lagi pelaksanaan projek tersebut di Dun Repok. Beralih ke perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan satu kes positif COVID-19 di daerah Kuching pada Ahad, menjadikan jumlah keseluruhan 681 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya, kes tersebut adalah seorang lelaki warga negara tempatan yang merupakan pelajar di Dar Al-Mustafa Yemen yang balik melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 1 Ogos lepas. Kes merupakan kontak rapat kepada kes ke-679 yang telah disahkan positif COVID-19 pada 7 Ogos lalu dan tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Turut dimaklumkan 8 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan yang telah pulih dan dibenarkan discharge adalah seramai 652 orang atau 95.74%. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.